Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar pendidikan Islam kertas 1. Ini adalah set soalan percubaan yang kita Google. Koleksi soalan SPM pendidikan Islam. Okey, kita tengok soalan nombor 1. Okey. Nombor 1 kita tengok dia nak mempelajari sesuatu dengan tujuan untuk memudaratkan. Okey, bila memudaratkan itu adalah syirik. Syirik pula dah. Itu adalah sihir. Kalau kufur, tidak percaya. Percaya kepada Allah. Syirik ialah sekutu. Menyekutukan Allah. Okey, sihir sesuatu secara halus dengan bantuan jin atau syaitan, tujuannya untuk memudaratkan orang lain. Kalau ridah pula ialah keluar Islam. Okey, soalan nombor 1 settle. Sekarang kita tengok soalan nombor 2. Ali terpaksa membuat bayaran lebih daripada jumlah hutang. Okey, bila bayaran lebih, kita ingat bayar lebih ni adalah bunga. Okey. Bila bunga itu adalah riba. Okey, next. Okey, soalan seterusnya. Berikut adalah akibat fitnah. Okey, kita tengok dia nak akibat fitnah kepada individu kecuali. Okey, 4 perkara awak kena tengok. Yang pertama, dia nak apa akibat fitnah pada individu kecuali. Kita tengok yang bukan kepada diri sendiri. Okey, pertama sekali kita tengok tidak dipercayai oleh masyarakat. Masyarakat tidak percaya kepada dia. Okey, itu untuk diri ke masyarakat? Yang kedua, dimurkai oleh Allah. Allah murka dia. Dia dipandang hina. Dan yang ketiga, yang keempat, menimbulkan perselisihan faham. Okey, kat sini selisih faham seorang ke, 2 orang ke, 3 orang, 4 orang. Adakah dia boleh berselisih faham seorang? So, kat sini kita dah nampak dia nak yang salah. Okey, yang salah yang ni lah. Okey, jawapannya okey. Boleh? Okey, next. Soalan nombor 4. Semua yang berikut adalah akibat. Akibat sihir kecuali. Okey, dia sebut tak kepada siapa-siapa? Tak ada kan? So, ini secara terbuka. Okey, apa akibat perbuatan sihir? Pertama, menyekat akal berfikir secara rasional dan sistematik. Okey, mungkin. Memecah belahkan masyarakat dan menimbulkan fitnah. Mungkin. Merosakkan akidah dan membatalkan iman. Mungkin juga. Hilang pergantungan kepada Allah. Mungkin juga. Mana satu jawapan ni? Okey. So, yang paling tak logik ialah menyekatkan akal ni. Ini adalah untuk khurafat. Okey. Next, kita tengok tidak taat kepada Allah. Tidak taat, 1, kepada Allah dan Rasul dan melakukan dosa besar atau dosa kecil secara berterusan. Okey, bila melakukan secara berterusan, buat dosa banyak kali, itu adalah fasik. Okey, musyrik ni ingat orang yang sekutukan Allah. Okey, kafir ni tidak percaya. Munafik pura-pura. Okey. Faham? Okey, next. Soalan nombor 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi untuk sambungan soalan nombor 6 hingga nombor 10. Okey, kita tengok soalan nombor 6.
golongan penyokong Saidina Ali. Okay, golongan yang menyokong Saidina Ali dan menentang Muawiyah. Okay, tengok betul-betul. Golongan yang menyokong Saidina Ali dan menentang Muawiyah serta tidak menerima Majlis Tahkim, maksudnya golongan ini telah menolak Majlis Tahkim. So, perhatikan betul-betul. Ada dua golongan yang boleh dikaitkan dengan Saidina Ali. Yang pertama, golongan yang menyokong pada asalnya, kemudian dia menentang. Dan yang kedua, golongan yang ta'asub kepada Saidina Ali karamallahu wajhah. Okay, so bila kita perhatikan, tengok ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah ni ahli sunnah wal jamaah. Kita dah belajar ahli sunnah wal jamaah ialah golongan yang berpegang teguh kepada sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, yang kedua, golongan Syiah ini ialah golongan yang ta'asub kepada Saidina Ali. Yang ketiga, Khawarij ni golongan yang menentang, mula-mula sokong dan dia menentang Saidina Ali kerana menolak Majlis Tahkim. Manakala ajaran sesat ini ajaran yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. So kat sini boleh tengok jawapan menyokong Saidina Ali ialah antara dua. Pilih Syiah atau Khawarij. Okey, kita tengok Syiah ta'asub, Khawarij sokong kemudian tentang. So kat sini jawapannya mestilah Khawarij. Okey. Next, kita pergi soalan nombor 7. Okey, nombor 7. Penzina ghairu muhsan. Penzina ada dua muhsan dengan ghairi muhsan. Ghairi maksudnya belum ataupun tidak ataupun bujang. Okey. Golongan yang belum berkahwin, ghairi muhsan, maka penzina ada dua hukuman, sama ada rotan atau sebat ataupun rejam. Okey. Rotan bagi yang belum kahwin, ghairi muhsan, dan rejam bagi yang telah kahwin, iaitu dah ada pasangan tapi melakukan zina dengan pasangan yang bukan dikahwini secara sah. So kat sini kita tengok hukum hudud bagi sebatan ada 3 sahaja. Pertama 40 rotan. Okey, pertama 40 kali sebatan untuk minum arak. 80 untuk qazaf. Okey, so 60 tak ada ada 40, 80, 100 sahaja. Okey, tinggal yang ni. Okey, maka jawapannya adalah 100 kali sebatan. Okey, next kita tengok soalan nombor 8. Okey, tak payah baca. Tengok je, lamaran untuk dijadikan isteri. So, lamaran itu adalah peminangan. Apa beza meminang dengan merisik? Merisik ni dia pilih-pilih calon-calon. Calon-calonnya. Iyalah, itu risik. Tanya-tanya, dah berpunya ke belum? Dah kahwin ke belum? Dah bertunang ke belum? Dah ada power ke? Nanti korang terpinang awet orang lain. Tak pasal-pasal korang kena dish. Okey, faham ya? So, tapi selagi tak kahwin, maka masih ada peluang lah kan. So, tapi kat sini buatlah pilihan yang bijak. Bila melamar itu
adalah maksudnya meminang. Walimatul urus, ada orang kata kad kahwin. Bukan. Walimatul urus adalah majlis kahwin. PKP ni tak boleh buat majlis ya. Kahwin online boleh, kahwin buat majlis kecil-kecil dekat pejabat agama pun boleh. Dan perkahwinan awak tahulah, kena ada akad kan. So jawapannya adalah meminang. Okay, next soalan ke-9. Haji serentak. Okay, Ustazah selalu cakap kan, haji ada 3. ITQ. Ifrat, Tamattu', Qiran. Ifrat, Tamattu', Qiran. Okey. Haji Tamattu'. Haji Ifrat dulu Ifrat, haji, kemudian umrah. Okey, Tamattu', umrah, kemudian haji. Manakala Qiran ialah umrah dan haji serentak. Okay, so jumpa I atau T atau Q. So cari perkataan. Okay, serentak. Tengok ada tanda. Okay, kita tukar warna hijau lah. Okay, ada tanda tambah ini. Okay, ada pula serentak Ustazah tulis. Maka kat sini confirm lah. Jawapannya adalah Qiran. Okay, so pilih Qiran. Faham? Okay, next soalan yang terakhir. 10. Tiada unsur gharar. Gharar tu apa? Okay, tukar pen ya. Tukar pen balik warna merah balik. Okay, gharar itu tidak jelas. Okay, tiada unsur yang tidak jelas. Yang kedua, tujuan dia keuntungan kepada ahli. Saksama. Okay. Dan yang ketiga, melindungi. Okay, perkataan melindungi sesama satu sama lain daripada kerugian akibat musibah. Okay. Seperti kemalangan ke, kebakaran ke, kehilangan nyawa ke, kehilangan fizikal ke, kemampuan fizikal ke. Itulah. Awak bayar. Jadi ahli, bayar. Nanti awak akan dapat bila terima musibah. Okey, so perkara ni awak kena tengok betul-betul. Syarikat, musyarakah adakah boleh dikaitkan dengan bila terima musibah. Kalau fikir syarikat ni, keluar modal, dapat untung. Kalau untung sama-sama. Rugi sama-sama. Okay, insurans. Okay, contohnya takaful. Okay, dalam Islam takaful. Syarikat panggil musyarakah. Saham as-sahmu, gadaian ini adalah ar-rahnu. Okey, gadai. Adakah kita akan terima dilindungi ketika kita dalam kerugian? No, gadaian salah, syarikat salah. Okey, kita tengok. Yang kedua, saham ni ialah kita keluar modal lah. Keluar modal, kita beli apa tu? Kongsi modal, beli saham. Tengok cerita-cerita tu. Bolehlah awak. Ni contohnya BSN kan. BSN dia bagi terbitan. Sejenis terbitan saham. Terbitan. Untuk dijadikan milik. Okey, so kat sini awak ingat sendiri bila kerugian, musibah, dapat bayaran. Contohnya accident. Maka syarikat yang bayar tu akan bayar pampasan. Okey, so kat sini mana satu pampasan? Insurans atau saham? So, bila awak faham betul-betul, baca betul-betul buku, ada seminggu lagi, baca betul-betul, awak boleh bezakan antara insurans dengan saham. So, jawapan kat sini adalah insurans. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan
dapat membantu anak-anak untuk terus cemerlang. Okey, itu saja yang dapat Ustazah kongsikan pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat study.